Kita ada Aziziyah Janubiyah yang lebih kurang 5 ke 6 kilometer. Kita ada area Masjid Al-Rajihi di area Masjid Sanusi, kat situ dekat Jabal Thur ada lebih kurang 7 ke 8 kilometer. Walaupun kita dengar angka masya-Allah macam 8 jauh kilometer. Meninggal kalau jalan. Kan kalau jalan. Tapi ada kawan saya dia lumba lari, bukan lumba lari lah, apa maraton ke apa yang jogging tu. Kan fun run ke apa benda tu. 30 kilometer kita dengar, ya ampun kan. Tapi dia tak 30 kilometer hari-hari. Kalau dia hari-hari pun tak tahulah jadi apa kan. Cuma ni kita nak cerita hari-hari. Takkah hari-hari nak berjalan 8 kilometer Ustaz? Tak berjalan. Tak berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersama lagi siri podcast yang kedua daripada Salam Hijrah Holiday. Alhamdulillah, saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Lazam akan bertindak sebagai moderator pada hari ini, bersama dengan CEO Salam Hijrah Holiday, iaitu Ustaz Muhammad Farid bin Masri. Alhamdulillah dapat bersama dengan kita pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah kesinambungan daripada siri yang pertama, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada YouTube kita. Nanti kita akan berikan link nanti. Boleh tengok kat situ siri yang pertama, apa yang kita kupas dari situ. Dan daripada situ insya-Allah pada hari ini kita nak dalam sikit, kita nak cerita lebih mendalam sikit. Dan pada kali ini topik yang kami pilih untuk sesi yang kedua ni adalah berkaitan dengan hotel. Hotel di Tanah Haram. InsyaAllah hari ini Ustaz Farid akan bercerita, akan mengupas dan menjawab segala persoalan yang bermain di minda kita. Okey, boleh Ustaz insya-Allah. Silakan. Okey, baik. Yang pertama sekali lah, persoalan pertama sekali yang saya nak ajukan kepada Ustaz Farid adalah apa sebenarnya definisi hotel yang berada di sekitar Mekah dan juga Madinah ni. Mungkin dari sudut geografinya, ataupun bagi gambaran kepada mungkin antara penonton kita ni yang tak pernah lagi mengerjakan umrah, tak dapat gambaran lagi. Boleh Ustaz terangkan dulu terlebih dahulu. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dan yang sudi singgah untuk sama-sama kita faham beberapa perkara penting tentang umrah terutamanya. Merujuk kepada soalan Ustaz Azwan tadi, kalau kita nak faham tentang geografi Makkah dan juga Madinah, terutamanya tentang topik utama kita hotel lah, kita sebenarnya kebanyakan daripada jemaah kita ni bukanlah memahami sangat pun tentang geografi Makkah ni, melainkan lebih kepada terpengaruh dengan iklan-iklan di mana hotel apa yang paling popular, yang banyak travel lain buat berbanding memahami dari sudut keselesaan, senang ulang-alik perjalanan, senang pengurusan masa, senang sistem hotel, dewan makan dan seumpamanya. First thing first, dia orang akan ambil kira dulu duduk mana, Menara Jam ke Safwah ke Menara Jam, pusing-pusing situ juga. So dia tak berapa ambil tahu tentang geografi Makkah ni macam mana, ada berapa arah dan mana lagi kita boleh sebut sebagai inisiatif lain untuk kita menginap yang kita nak samalah dengan travel lain. Biarlah hotel itu 100 travel jual pun kan, biarlah kawasan tu 100 travel jual pun tak kira. Yang penting dalam iklan saya nak tengok hotelnya adalah hotel itu. Sedangkan kalau kita lihat, kalau kita faham, Makkah ni dia bukanlah hanya tertumpu kepada fasiliti dekat itu menjadi jawapan kepada mudah.
Sedangkan ada banyak lagi hotel-hotel yang kita boleh letakkan kategori jauh daripada Masjidil Haram ataupun kita panggil haram, lebih jauh daripada posisi Al-Haram itu sendiri, tapi kemudahannya menjadikan hotel tu sebenarnya dekat. Kan laluannya, fasiliti ataupun kemudahan yang disediakan oleh hotel untuk terus sampai ke Masjidil Haram, ulang-alik ke Masjidil Haram. Dan sebenarnya dari sudut itu kita juga kena ambil kira kemudahan dan juga keselesaan kita sebagai jemaah. Bukan semata-mata ambil kira jarak, ambil kira bangunan menara jam ataupun safwah semata-mata. Kalau dari sudut Madinah pula, Madinah ni dia lebih senang untuk di-explain, untuk diterangkan. Sebab Madinah ni dia rata dan dia tertumpu kepada Masjid Nabawi. Ada banyak pilihan hotel, ada yang perbezaannya 5 star ataupun 4 star ataupun 3 star. Jarak lebih kurang sama. Kalau nak kata line yang pertama, line yang kedua, line yang ketiga, line yang keempat, line yang keempat ni jauh. Saya boleh kata perkataan jauh di Madinah ni agak sukar diterima. Jauh macam mana? Kan? Sebab kalau bangunan line keempat dikira jauh, saya kira dia tak sejauh pasar malam yang kita pergi . Pasar malam kita lagi panjang. Jujur saya kata, bukan saya nak memperlekehkan kesusahan orang tua, warga emas kita, tapi saya nak tuan-tuan faham yang Madinah ni mana-mana bahagian pun insya-Allah dia memang dekat. Dia masih lagi kategori dekat. Dia tak jauh. Cuma Makkah yang kita nak bincangkan secara mendalam dari sudut sistemnya, dari sudut kawasannya, dari sudut kemudahannya. Yang itu. So saya harap tuan-tuan faham, kita punya podcast hari ini kita nak membahaskan tentang hal-hal ini supaya orang lebih terbuka dan lebih faham kenapa The Travel offer hotel ini, kenapa kita perlu beri ruang untuk hotel ini juga mendapat tempat dalam pasaran dan bukan semata-mata menara jam safwah, menara jam safwah. Allahu a'lam. Okey, baik. Insya-Allah, alhamdulillah. Kita dah tahu kedudukan hotel, geografi dia bagaimana, yang mana Ustaz sendiri menerangkan pilihan hotel di Mekah sepatutnya diberi keutamaan oleh jemaah, bukan berbanding dengan Madinah. Okey, sebelum saya pergi jauh, mungkin saya nak selitkan sikit lah. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang Madinah. Kita ambil sikit boleh terangkan sikit tentang line di Madinah, hotel-hotel, kedudukan hotel. Okey, boleh tak Ustaz perincikan sikit? Bagi penjelasan, kadang-kadang yang tak pernah datang ni, macam mana ni? Dekat tu, dekat macam mana? Apa yang Ustaz kata depan belakang tu? Boleh terangkan tak Ustaz? Madinah, dia ada satu bangunan Masjid Nabawi. Okay, kita letakkan satu bangunan lah, satu compound Masjid Nabawi, yang mana bentuknya 4 segi lah. Dan di sebelah kirinya adalah Jannatul Baqi' ataupun perkuburan Baqi'. Dan sebelah kanannya adalah kawasan hotel, sebelah belakangnya kawasan hotel, sebelah depan kiblatnya juga kawasan hotel. Jadi kawasan-kawasan hotel ini disusun dari sudut dengan bentuk kita boleh bahasakan sebagai shop lot lah. Kan shop lot, ada bangunan, ada satu lot bangunan, kemudian ada jalan. Satu lot bangunan, jalan. Yalah, dia ada jalan lah, jalan. Dia bukan jalan belakang, dia jalan depan, semua jalan depan lah. Baik. So dia ada row dia. Cuma sebenarnya kalau di Madinah, dekat atau jauh, 80 meter dengan 100 meter, 100 meter dengan 120 meter, even 80 meter dengan 150 meter, sebenarnya tak ada perbezaan yang besar. So kalau kita mementingkan keselesaan, kita jangan kejar jarak ni sebenarnya. Sebab jaraknya sekadar beza satu jalan, satu laluan. Kemudian dah hotel yang belakang. Tapi yang membezakan di antara hotel-hotel Madinah ni adalah bintang dia lah. Hotelnya lah. Bukan semestinya package yang duduk hotel depan mesti mahal. Tidak juga yang duduk hotel depan dan murah itu hebat. Bukan. Sebab yang depan juga ada yang kita boleh kategorikan sebagai hotel yang murah.
Ada juga hotel yang belakang yang mahal. Dia ada hotel 5 star yang sedikit ke belakang tapi still tak jauh. Dan ada juga hotel 2 star bahkan tak ada star di hadapan, first row. Antaranya hotel di Madinah, kita ada Grand Plaza, kita ada Burj saya tak ingat. Burj, ada tower satu hotel Madinah yang tarafnya adalah tiada bintang. Tapi dia di depan. Dia adalah yang paling depan. So kalau kita melihat jarak sebagai jaminan untuk kita selesa, tak betul. Kerana Madinah ni sebenarnya jarak-jaraknya bukan isu. Semua hotel dekat-dekat. Dia keliling. Cuma dulu orang suka pilih hotel di area gate belakang, dekat dengan saf wanita. Lebih mudah untuk wanita, terutamanya yang warga emas, berulang-alik ke haram, ke Masjid Nabawi. Kalau di Makkah, Masjidil Haram kita panggil haram, Masjid Nabawi di Madinah kita juga panggil haram. So ulang-alik wanita ke haram itu lebih mudah kalau ambil di saf belakang. Tapi hari ini saf wanita juga terdapat di sebelah tepi. Jadi sebenarnya mudah. Cuma kalau dalam kalangan jemaah tu ada jemaah lelaki, dalam family tu ada jemaah lelaki, berilah keutamaan. Saya selalu sebut benda ni, berilah keutamaan dalam pilihan kita tu untuk memilih sesuatu yang memudahkan jemaah lelaki. Sebab jemaah lelaki untuk mengejar saf lebih awal itu lebih utama berbanding wanita mengejar saf dalam masjid. Yang mana kata Nabi SAW, afdalu sufufur rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa afdalu sufufur nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi lelaki itu adalah yang paling depan, dan yang paling buruk bagi saf lelaki itu adalah yang paling belakang. Manakala sebaik-baik saf bagi wanita itu adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. So lelaki ke depan itu lebih utama. Maka kalau boleh cari hotel yang lebih menghala ke depan, itu lebih utama berbanding lelaki duduk kat belakang, hotel di area belakang, kemudian nak ke haram, kemudian nak kejar saf depan, mungkin dia letih, mungkin dia penat berjalan, pakcik-pakcik kan, ayah-ayah. So akhirnya mereka akan duduk di saf tengah-tengah, ataupun mungkin memadai bagi dia duduk saf di belakang. Berbanding kalau duduk dekat tepi, dia boleh senang untuk ke arah kiblat, ke arah Raudah sekalipun. So mudah untuk jemaah lelaki mengejar saf hadapan. Okay, baik. Alhamdulillah. So kita dah dapat penjelasan berkenaan di Madinah tadilah yang saya kira saya tanya tadi, sebab Ustaz dah terangkan tadi bagaimana kedudukan Masjid Nabawi dan di mana hotel-hotel yang mana Madinah ni dia semuanya dekat-dekat belaka. So pada kali ni kita sebenarnya kita nak tekankan, kita nak fahamkan jemaah kita kedudukan hotel di Mekah, yang saya kira Mekah ni lebih sedikit complicated mungkin. Okay, seterusnya kita nak faham. Kita tahu dalam iklan-iklan yang dikeluarkan kebanyakan meletakkan hotel itu dan hotel ini, dan hotel itu dekat dengan masjid, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah, begitu, dekat dengan dataran. Okey. Boleh tak Ustaz huraikan, terangkan definisi hotel yang dekat, apa hotel yang dekat? Kalau boleh sebutkan apa antara hotel-hotel yang dekat, dan juga apa hotel yang digunakan oleh Salam Hijrah Holiday. Okey. Banyak juga soalan tu nak kena jawab kan. Okey. Tahu satu-satu kita. Baik. Macam saya bagi tahu tadi, Makkah ni dia tak boleh tengok semata-mata pada jarak. Dia kena tengok kemudahan untuk jemaah berulang-alik. Dia kena tengok, kena ambil kira juga dari sudut keselesaan, makanan, bilik dan seumpamanya. Kerana biasanya jemaah akan lebih lama di Makkah berbanding di Madinah. Tapi kalau dengan pakej Salam Hijrah, sama tempohnya di Makkah, sama tempohnya di Madinah. Cuma Makkah lebih letih berbanding Madinah. Kenapa? Madinah ulang alik ke haram itu mudah. Urusannya lebih mudah, tak sesesak Makkah. Ulang alik ke haram di Madinah, Masjid Nabawi maksud saya, pintunya mudah, perjalanannya mudah. Walaupun bekerja masa untuk makan 3 kali sehari, itu bukanlah sesuatu yang membebankan para jemaah, kerana boleh saja ulang alik macam pergi masjid. Area rumah kita begitulah. Tapi berbeza dengan Makkah, kerana Masjidil Haram kesesakannya lain daripada mana-mana tempat di dunia.
kita tak boleh nak expect bila saya janji dengan Ustaz Azwan, kita jumpa kat luar ni pukul 8 malam. Lepas maghrib maksud saya. Katakanlah kita saya WhatsApp Ustaz Azwan, Ustaz, saya tunggu kat luar pukul 8. Belum tentu Ustaz Wan boleh sampai dekat luar pukul 8 ataupun maupun pukul 9. Sebab laluan kat dalam tu, nak keluar tu satu laluan yang sesak. Dan boleh saja pintu yang Ustaz Wan masuk tadi yang saya tunggu ni tak boleh keluar, kena keluar pintu lain. Sebab itu tertakluk kepada bagaimana pihak autoriti mereka tentukanlah. Kalau dah sesak satu tempat, dia tak akan benarkan orang tambah lagi kesesakan. Dia akan suruh orang alih tukar laluan. Jadi kena tahu dulu konsep. Macam Ustaz Wan cakap tadi, geografi lah. Kan? Geografi dan juga bi'ah suasana Makkah, terutamanya Masjidil Haram ni dulu. So dengan kesesakan-kesesakan ini, ianya menjadikan jemaah sangat terkekang dengan isu masa, termasuklah sehingga terpaksa meninggalkan makanan yang disediakan. Saya pernah dalam situasi hotel telefon saya, kenapa jemaah tak makan. Sehingga kan bila saya cek dalam grup WhatsApp, kenapa jemaah tak makan, jemaah pun jawab, tak sempat nak balik. Bila dah sampai kat luar, dah pukul 2.30 kalau nak berjalan. Sedangkan hotel depan mata ni, menara jam ni, kalau nak keluar, nak balik ke hotel, mungkin ambil masa sampai pukul 3. Pukul 3 makanan dah tutup. So kami makan kat bawah je Ustaz, okey je. Dan benda ni menjadikan saya semakin faham that instead of kita, kalau hotel-hotel yang 5 star ni yang sediakan makanan, termasuklah hotel-hotel 3 star yang sediakan makanan. Tapi dalam Salam Hijrah, kita untuk 3 star kita sediakan makanan 3 kali sehari. Untuk 5 star kita tak sediakan, kita sediakan sarapan saja. Sebenarnya bukanlah satu masa yang sangat sesuai untuk jemaah kejar balik makan tengah hari. Malam masih boleh sembang lagi, tapi tengah hari tu agak tough lah untuk jemaah patah balik. Terutamanya para jemaah yang warga Mas yang nak balik dalam keadaan jalan slow kan, slow selangkah. Nak balik, nak kejar makan lunch tu. So benda ni sebenarnya menjadikan kita kena faham, semakin faham bagaimana untuk kita sediakan dan bagaimana untuk bagi jemaah faham supaya mereka tidak membazir apa yang mereka bayar. Jemaah kena tahu, adakah hotel yang mereka pilih ini adalah hotel yang sesuai untuk mereka lakukan amalan harian ni. Ulang alik, kejar makan, keluar haram, balik haram. So ada hotel yang dia dekat, tapi sistemnya agak sukar untuk jemaah nak keluar dan masuk. Kena tukar lift, kena tukar escalator, kena naik bangunan ke satu tingkat dan kemudian naik lift. So sebenarnya bukanlah sistem tu menyusahkan pun, tapi jemaah kena faham, kalau aku nak hantar mak aku pandai tak buat benda ni. Kalau mak aku tak pandai buat benda ni, masih lagi belum jadi masalah. Ustaz akan handle tak mak aku untuk uruskan mak aku ulang alik haram. Mutawif lah maksudnya. Bila satu orang mutawif kena handle 40 jemaah, ataupun lebih dahsyat lagi, satu orang mutawif kena handle 100 orang jemaah, maka ini masalah. Hotel belum jadi masalah, mak yang tua tadi belum jadi masalah, tapi bila tak ada orang bimbing, tak ada orang jaga, itu masalah. So jemaah kena faham konsep bagaimana sebenarnya memilih hotel. Kalau kita kejar package yang murah, masalan contohnya package yang harga 7,000. Sekarang ni kalau harga bawah 7,000 ni agak ketat sikit lah. Saya tak tahu, mungkin ada dan memang ada, dan saya setuju je orang yang buat package murah selagi dia jujur dan selagi dia telus dengan jemaah, kenapa dia murah. Cuma kalau kita pilih satu package atas dasar murah dan kita expect jemaah akan terjaga, urusannya akan mudah, hotelnya akan selesa, maka kita jauh daripada expectation kita. Kita kena tahu bila package murah, tentunya package murah tu sebab hotelnya jauh. So hotelnya jauh,
tentunya mak ayah yang kita nak hantar ataupun kita yang pergi dengan anak-anak kecil, susah untuk kita ulang alik. Nak pergi hotel, nak balik haram, nak pergi haram, nak balik hotel. So jauh lah, jauh in a sense of 500 meter sebenarnya tak jauh. Tapi jemaah keluar daripada haram saja ambil masa. Daripada haram nak berjalan dengan anak-anak kecil, masalah. Macam kita nak bawa anak-anak kecil dekat pasar malam lah. 500 meter ni masih lagi pendek berbanding pasar malam. Betul, betul. Kan? Pasar malam panjang kan. Nak pasar malam saya tengok dekat pasar malam Bangi panjang. So sebenarnya lebih pendek lah 500 meter ni. So kena ambil kira. Hotel ni katakanlah dia stated 300 meter. Okay, ada banyak iklan yang dia menyatakan nama hotel, tapi jarak meternya tak bersesuaian dengan hotelnya. Hotel tu saya tahu, kita tahu. Bila kita tengok macam mana hotel ni boleh jadi 100 meter, macam mana hotel ni boleh jadi 200 meter, dan jemaah tak tahu. Sebab tu saya selalu bahasakan, kita kena tahu that jemaah ni always, maafkan saya guna bahasa ni, jahil. Dalam bahagian ni jemaah jahil. Jemaah tak tahu dan jemaah letakkan kepercayaan kepada kita. Kitalah yang sebutkan berapa meter, dan sepatutnya sebutan kita tu adalah bersesuaian dengan apa yang ada pada fakta. Bukannya hotel kita letak ikut suka kita, kemudian jarak kita letak ikut suka kita. Kerana jemaah semakin pandai, semakin bijak, dan insya-Allah lepas tengok video ni jemaah akan lebih faham macam mana nak tengok apa dari sudut jarak ni. Betul-betul. Cuma di Makkah isu utama kiraan meter. Kalau kita gunakan Waze ataupun Google, saya boleh katakan totally out lah. Sebab kiraan meter ataupun minit berjalan gunakan Waze ataupun Google di Makkah sangat rosak. Saya tak tahu dia kira jalan kaki tu macam mana. Kalau naik kereta lagi berpusing-pusing, dia akan pergi ke Daerah Thani, Daerah Thalith, pusing-pusing. Dia akan pergi Syariq Mansur, pergi Jumaizah, pusing jalan lah. Sebab sebenarnya Makkah ni taklah sedahsyat itu pusingannya. Cuma saya tak tahu kenapa Waze ataupun Google tak update, mungkin tak ada permission kot. Tapi Waze dan juga Google tak boleh diguna pakai lah untuk menentukan jarak ni. Cuma kita boleh tengok dari sudut Google Earth, Google Map, buka yang Earth, kita boleh tengok bangunan kita ni blok yang mana. Okay, kalau kita kata Ajiat, dia ada 4 kawasan utama hotel pilihan jemaah Malaysia di Makkah. Kita ada Ajiat Sud, kita ada Ajiat Masafi, kita ada Syariq Ibrahim Al-Khalil ataupun Misfalah, dan bersambung dengan Syariq Ibrahim Al-Khalil adalah Jabal Umar. Jabal Umar ni kawasan hotel convention, Hilton Convention kita lah yang kita pilih untuk premium, dan Misfalah adalah kawasan untuk hotel package kembara kita. So kalau kita kata dalam iklan kita tu adalah hotel area Ajiat Sud, katakan Ajiat Sud, dia adalah satu jalan besar daripada kawasan istana, dan kita boleh tengok hotel kita ni yang deretan yang mana, yang sampai ke belakang ke. So kita boleh tahu jaraknya, dan kita boleh anggarkan sesuai tak untuk ulang alik bila dah masuk ke haram dan nak balik ke hotel untuk kerja makan. Memadai tak bayar makanan untuk makan, tapi dalam keadaan kita tak boleh nak kejar pun masa. Adakah kita boleh beli makanan sendiri? Maka lebih baik untuk ambil package hotel tanpa makanan. Nah, saya boleh boleh kongsikan that sebenarnya isu jarak hotel di Makkah ni adalah isu yang bagi saya remeh. Sebab jarak ni dia tidak macam Madinah juga, tidak menentukan keselesaan. Sebab saya ambil contoh mudah, hotel area Menara Jam ataupun Safwah. Hotelnya dekat, tapi dari sudut biliknya, dari sudut keselesaan dewan makannya,
kita masih ada lagi pilihan yang lain yang lebih baik. Kita sendiri tak suka tengok bila kita tengah makan, orang berdiri sebelah kita nak tunggu, nak suruh kita bangun. Bukanlah kita tak raikan, itulah kemanisan Makkah dan juga Madinah. Orang ramai, dan ramainya orang ni, sesaknya orang ni adalah ahli ibadah semuanya. InsyaAllah semuanya akan menjadi jiran kita di syurga. Cuma dari sudut keselesaan, saya bercerita dari sudut keselesaan, kalau kita membayar pakej Safwah itu atas tujuan keselesaan, ketahuilah kita ada pilihan yang lain, yang dewan makannya lebih selesa, tidaklah sesak seperti mana di kawasan itu. Dan saya juga kena pesan, kalau satu pakej tu ditawarkan Safwah, kita kena pastikan yang kita betul-betul dapat hotel yang dijanjikan. Sebab ini hakikat, realiti dalam industri ni. Semua orang iklankan hotel yang sama. 100 travel agency menjual satu hotel yang sama. Sedangkan dari sudut figure, hotel tu tak mampu pun untuk tampung. Kalau 100 travel agency, setiap travel agency ada 40 jemaah minimum. So ada 4,000 jemaah yang akan duduk dekat hotel tu pada bulan itu. Belum ambil kira lagi travel daripada negara jiran, Indonesia, Pakistan, India. So ini semua adalah jemaah yang dominan dalam bahasa dominan, bahasa politik kita kan. Jemaah yang ramai. Kalau semua orang guna hotel yang sama, mustahil hotel tu boleh cukup. Dan kesannya adalah kepada jemaah yang mana bahasanya kena sabar, ini ujian dari Allah. Kan? Sedangkan kenapa kita boleh iklankan, jualkan satu hotel yang kita sendiri tak confirm dapat ataupun tidak. So pihak travel kena cakna hal ni. Jangan ambil kesempatan, jangan take for granted dengan kejahilan jemaah tentang hotel dan seumpamanya. Dan jemaah juga kena semakin bijak, dan saya percaya jemaah semakin bijak untuk memilih, untuk memastikan yang apa yang mereka bayar itulah yang mereka dapat. So berbalik kepada hotel-hotel di Makkah, jarak bukanlah keutamaan sebenarnya, tapi keselesaan dan juga susunan sistem hotel itu sendiri, dan paling penting sekali bajet dan juga keperluan kita sesuai ataupun tidak. Kalau kita pergi kepada pilihan saya dalam menyusun package travel Salam Hijrah Holiday, saya pilih untuk package premium di kawasan Hilton Convention Hotel Jabal Umar. Yang paling depan sekali dalam Jabal Umar dialah, kalau dari sudut meter 100 meter, dari sudut meter dia jauh lah berbanding 50 meter Safwah kan. Dari sudut memandang dari Safwah ke sana memanglah nampak jauh. Betul. Tapi sebenarnya hotel ni dia memang paling depan saja daripada dataran Kaabah, seberang jalan. Dan tak cukup dengan dekat, hotel pula sediakan coaster. Sampai jemaah kami itu tanya, kenapa disediakan coaster? Saya kata saya pun tak tahu, mungkin memudahkan. Dan saya tanya sendiri hotel, kalau apa-apa jadi dekat jemaah saya perlu ke hospital di Al-Bait Hospital di Menara Jam, dan dia kata dihantarkan, hotel akan hantarkan jemaah ke Menara Jam kalau jemaah sakit. So dan ini satu kelebihan dan kenapa tidak saya pilih. Dan jemaah boleh naik coaster terus sampai ke depan haram, ataupun jemaah boleh jalan kaki. Saya sendiri ada kalanya jalan kaki, ada kalanya naik coaster juga, nak ngada-ngada kan. Tapi ngada-ngada macam mana pun hotel sediakan. Dia sediakan kan. Dia sediakan. Dan yang paling penting, Hotel Hilton Convention Hotel adalah hotel yang menghimpunkan bilik-bilik mesyuarat, meeting hall. So bila kita kata dia ada bilik mesyuarat, dia ada convention room, dia ada meeting room, kita boleh bayangkan dewan makan dia seluas mana. Dan luasnya dewan makan dia, tak ada isu orang beratur depan kita, tunggu depan kita, bang bangun abang,
Jadi tak ada. Signal tu tak ada. Kita boleh makan dengan selesa. Dan pilihan makannya panjang. Semua negara lah bak kata Abang Syarudin dalam video tu kan. Semua negara punya makanan ada. Kita boleh makan dengan kenyang. Dan saya sendiri tanya jemaah, sesuai ke tak kalau saya buat full board, maksudnya ada makan tengah hari, ada makan malam. Dia kata, Ustaz, kita orang dah makan puas macam ni. Kita boleh fokus pergi haram, ibadah. Kemudian petang kita keluar dan kita boleh explore makan-makan yang ada. So, bagi kami dah okey. Bila saya pertimbangkan nak bagi jemaah enjoy dan belajar, sebenarnya menarik lah untuk kita buat sarapan saja. So malam jemaah boleh rasa makanan-makanan yang ada dekat restoran-restoran dekat Ibrahim Al-Khalil Mall dan seumpamanya. So itu yang kita susun. Untuk kembara, kita jelaskan dalam iklan kita AMR Golden 500 meter. Tapi apa kita buat dengan jemaah package kembara? Setiap kali kita dah finalize group, dah cukup 40 jemaah ataupun 30 jemaah, kita dah tutup package tu, saya akan pergi dan cari hotel yang paling dekat dan paling selesa dengan bajet yang sesuai pada group tu. Kita bukan terikat kepada AMR Golden. Ini bagaimana kita layan dan kita susun untuk grup kembara kita. AMR Golden adalah dalam iklan dan kita, kalau kita ambil AMR Golden, kita tak langgar apa-apa perjanjian akad. Dan kita akan sentiasa berusaha untuk upgrade. Bila saya pergi, saya akan pergi cari hotel yang lebih dekat berbanding AMR Golden. Mana tahu tiba-tiba dia kata dia offer, Ustaz Farid, ambil hotel aku ni, aku bagi harga sama dengan AMR Golden. So saya akan pergi ambil hotel yang lebih dekat, yang lebih selesa. Dan itu adalah kelebihan untuk jemaah kembara. Tapi mustahil lah untuk diorang dapat tiba-tiba daripada daftar 3 star tiba-tiba dapat 5 bintang. Tidaklah. Setaraf tapi lebih dekat. Kira AMR Golden ni yang paling terakhir lah. Kalau dah penuh sangat, AMR Golden lah. Tapi itu yang kita buat sepanjang grup kembara kita. Kita tak letak hotel depan, lepas tu dia tak dapat hotel depan, kita pergi cari hotel belakang. Kita letak hotel belakang, kita cari hotel depan. Upgrade. Kita akan sentiasa ubah sampailah kita dapat solid. Inilah sebab kita hotel ni, travel agency seluruhnya, kita tak pegang apa yang kita jual ni, bukan kita punya. Hotel bukan kita punya, tiket bukan kita punya. So kita tak boleh nak insist untuk mesti dapat harga ni, mesti dapat tarikh ni, mesti dapat hotel ni. Tak boleh. Dalam Hilton Convention Makkah, kita boleh buat dengan jaminan hotel confirm sebab kita ada deposit. Dan hotel tu besar. Hotel tu travel lain tak jual pun. Adalah 1-2 travel yang pakai, tapi lebih mendapat sambutan di area Safwah dan seumpamanya. Saya sendiri personally tak berani jual Safwah. Kan? Tak berani jual Safwah. Kita walaupun kita ada confirm 40 jemaah, belum tentu dilayan kita. Kita kena tahu that industri ni luas, besar. Pemain ni ramai. Travel Indonesia sekali datang boleh bawa 14 bas. Boleh bawa 15 bas. Dia begitu. Kalau ustaz-ustaz tersohor dia datang, dia punya jemaah sekali turun belas-belas bas. Jadi kita nak expect apa? Kita main dengan jaminan mulut ni, walaupun kita dah bayar, dia boleh cancel. So benda tu boleh berlaku dan kita tak akan berani untuk merisikokan jemaah. Sebab kita nak kena kejar kos ini, rate ini, maka kita pindahkan jemaah kepada hotel yang lebih rendah, sedangkan kita janjikan yang lain. Maka inilah yang kita buat, terutamanya dalam package kembara. Kita letak hotel yang paling jauh yang kita rasa sesuai, 500 meter. Dan ketahuilah, AMR Golden ni hotel baru dan hotelnya selesa. Jadi kita taklah terus pergi kepada AMR Golden. Kita akan cuba cari, setiap kali ada grup kembara, kita akan cuba cari hotel yang lebih dekat dan kita akan upgrade. Begitu saja. Baik.
Okay, Alhamdulillah. So kira sebenarnya banyak penerangan, banyak persoalan saya nak tanya sebenarnya, tapi Ustaz Farid sendiri dah jawab, dah terus menjawab. So jadi kita sekarang ni kita faham. Saya nak penonton, pendengar faham. And di Mekah ni dia jarak ni dia bukanlah satu benda yang patut kita beri tumpuan tinggi sangat, besar sangat. Sebab apa yang penting adalah sistem bagaimana kita nak capai daripada masjid ke pintu bilik kita. Macam mana? Betul tak Ustaz kan? Betul. Katakan hotel yang dekat pun, clock tower pun, kalau dah 2-3 kali tukar lift pun sesak juga kat situ kan. Okey, baik. Macam Ustaz Azwan sini pernah handle jemaah kita dulu duduk dekat hotel yang 6 km daripada haram. Tapi sampai sekarang dia masih lagi nak pergi umrah dengan hotel yang sama. Hotel yang sama. Okay, sebab dia selesa kan. Turun hotel, naik bas terus bas hantar ke haram. Sistem dia balik senang. Pun daripada haram naik bas terus pergi ke depan hotel. So macam tak ada berjalan pun. Turun hotel haram. Turun haram hotel. Betul. Kan? So itu yang saya maksudkan sistem. Betul. Sistem kan. Dia kalau kita dekat sekalipun ratus-ratus meter dekat tapi susah dan beban. Kenapa tidak kita pergi kepada hotel yang jauh, mungkin 3 km, mungkin 5 km, tapi sistemnya mudah. Sistemnya lebih mudah. Okey, baik. Alhamdulillah. So, jadinya saya kira kita faham, kita dah faham sistem memainkan peranan yang sangat penting dalam pemilihan hotel. Jangan tengok pada iklan, jangan tengok pada, senang kita ceritalah, kita sebut Safwah, semua rasa bakal-bakal jemaah ataupun yang dah pernah pergi tahu kan. Jangan tengok pada iklan saja, pada hotel apa digunakan, tengok bagaimana, tengok bila kita nak. Okey. Sebenarnya persoalan ni banyak sangat tapi dah dijawab tadi, tapi tak apa. Ada lagi sikit-sikit persoalan yang kita nak tahu juga kan. Kita nak tahu lebih terperinci. Okey, dari sudut Salam Hijrah Holiday sendiri memilih hotel 5 bintang iaitu Hilton Convention Mekah. Okey, boleh tak Ustaz terangkan sikit kelebihan. Tadi kita dah tahu dah kelebihannya, jarak dia tak jauh mana, kita boleh naik coaster. Apa lagi kelebihan yang ada pada hotel Hilton Convention ini? Okey, dan juga apa sekeliling dia. Kalau di Safwah mereka menawarkan kedai-kedai makan yang dekat Jabal Umar. Betul lah saya sebut Jabal Umar ni. Apa tawaran yang ada kat situ? Kita nak buka mata jemaah kita. Okey, satu lagi. Nanti Ustaz sambung terus soalan. Okey, kita bermain di hotel 3 bintang ataupun package ekonomi kita iaitu package kembara. Dan ini untuk mereka yang ada kekangan sikit dari segi bajet lah, insya-Allah. Boleh Ustaz terangkan juga kenapa kita bermain di area hotel tersebut yang saya kira tadi Ustaz sebut di bahagian Jalan Misfalah mungkin kan. Betul. Apa kelebihan dekat situ berbanding dengan satu lagi kawasan yang juga menempatkan hotel-hotel 3 bintang yang saya kira dia di bahagian Ajiat mungkin kat sana mungkin. Okey, silakan Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Orang mungkin nampak saya ni kerja nak menungkah harus je. Kan? Orang nampak dia ni mana pernah nak sama dengan orang. Betul. Tapi sebenarnya seluruh tim kita faham. Penilaian saya bukanlah semata-mata untuk menonjol ataupun menongkar arus, tidak. Tapi penilaian kita adalah berteraskan kepada apa yang paling sesuai untuk jemaah. Bila kita kata premium, then we have to provide a premium quality. Saya menguruskan jemaah bertahun-tahun dengan allotment, pajakan dan juga tempahan bersiri di Menara Jam. Saya tak boleh sebutlah hotel mana kan. Dan saya tahu apa kekurangan dan kelemahan. Tapi saya tak nak merendahkan pun, bukan. Orang yang duduk hotel tu, orang yang pilih hotel tu, silakan. Travel yang jual hotel, even saya kena betulkan statement saya, even menjual hotel Safwah, silakan. Cuma kami tak buat. Kami tak buat dan kami tak jual. Kerana pada penilaian saya, selepas melalui beberapa fasa, kita nampak apa yang ada pada Hilton Convention way better daripada apa yang ada di bahagian sana. Dari sudut makanannya lah yang paling utama, kemudian tempat menunggu, kemudian tempat loading, urusan jemaah nak naik transport. Dia tak bercampur dengan jalan utama. Tak ada macam cepat naik. Tidak. Tak berlaku kepada Hilton Convention kerana area hotel di Jabal Umar seluruhnya, kredit tu
Hilton Convention dan juga seluruh hotel Jabal Umar, Marriott, DoubleTree, Hyatt Regency, Belah Ibrahim Al-Khalil, Hilton Suites, mereka juga mendapat akses yang sama, iaitu akses khas untuk mereka loading di belakang, tidak sibuk di depan. Dan yang paling penting, jemaah tak berdiri menunggu bas, tak berdiri menunggu van. Dia ada tempat lobi, tempat duduk yang saya boleh kategorikan sebagai selesa untuk 1,000 orang kot tunggu kat bawah tu. Besar, luas. Besar, banyak tempat duduk. So tunggulah kat situ, bas sampai depan hotel lah. Jom kita naik bas. Tak ada beratur, berdiri, berpeluk, anak tiba-tiba berlari. Tidak. So sebab tu saya kata saya bukanlah semata-mata nak menungkah haru sangat pun. Kalau ikutkan, saya jauh lebih selesa, bertahun berkawan dah pun dengan manajemen hotel di Menara Jam tu. Tapi kenapa kita ke sana? Bergaduh ke? Tak bergaduh. Tapi kita mengutamakan keselesaan jemaah. And bila kita nak jual package premium, kita kena pastikan that premiumnya jemaah ni adalah ini. Premiumnya itu. Madinah macam saya kata tadi tak ada isu. Kau ambil 4 star, kau ambil 3 star, kau ambil 5 star, itulah bezanya. Jarak bukan isu. Baik. Kan? Kalau nak kata Madinah tu berbeza, ia sedikit. 4 star yang ini dengan 4 star yang ini sikit sangat beza dia. Jadi tak adalah terlalu obvious bezanya. Tapi Mekah sistemnya dia banyak. 5 star dengan 5 star sistemnya banyak. Even kalau kita sebut tentang hotel apa bang yang kat ujung tu? Hilton Convention atas tu, Anjum. Saya boleh katakan Anjum juga selesa. Anjum juga selesa. Ya, Anjum juga selesa. Tapi ialah Anjum lebih ke sana berbanding Hilton Convention yang memang lebih dekat lah. Cuma jarak, dari sudut jarak Anjum lebih jauh sikit berbanding Hilton Convention. Tapi dari sudut selesa, Anjum juga selesa. Biliknya cantik, dewan makannya besar. Tapi Hilton lebih besar. Hilton lebih selesa. So dari sudut loading, dari sudut jemaah menunggu pun sama. Anjum juga tak kena berdiri menunggu kan. Orang kata tak kena sidai. Lemahnya lemah lah kan. Kelemahan kawasan Menara Jam ataupun Safwah Tower, jemaah perlu tunggu di bawah berdiri kan, tak ada tempat duduk. Lepas tu rushing, bas beratur panjang. Bas dah masuk, kena cepat naik bas sebab bas lain nak masuk. Tak campur lagi dengan baladiah, bukan baladiah pun sebenarnya, Haris lah. Sebenarnya gad-gad. Dia bukan ahli majlis pun tu. Bukannya penguat kuasa pun. Tapi gad-gad dekat situ lagi, ketuk-ketuk bas suruh jalan. Kau selesa macam mana pun, VIP macam mana pun, saya satu situasi yang saya sangat tak best lah. Yang pernah berlaku, dah nak bergaduh dah pun. Kita bawa VIP naik GMC, sampai kat bawah tu tengah loading kena ketuk. GMC dalam ada VIP kena ketuk, suruh jalan. Kurang selesa sikit. Ya, situasi tu aduh, tak patut berlaku bagi 5 star, tapi hotel 5 star. So ini juga antara benda yang saya ambil kira kenapa kita pilih Hilton Convention. Kita tengok jemaah macam kita tengok mak ayah kita. Kita layan jemaah macam kita layan family kita. Kalau kita tak nak mak-mak kita, ayah-ayah kita berdiri tegak menunggu bas, dan kita ada inisiatif lain untuk mudahkan mereka, maka kenapa kita tak buat? So begitulah saya nampak inisiatif memilih Hilton Convention ini adalah demi jemaah, untuk kebaikan jemaah. Walaupun kita nampak kita akan susah untuk kenalkan hotel ni kepada masyarakat, kepada market, orang lebih cenderung kepada arah sana. Kita usaha, slow-slow kita usaha, sikit-sikit pun tak apa. Sikit-sikit pun tak apa. Orang akan faham kenapa kita berikan jaminan keselesaan, kenapa kita boleh namakan package kita premium. Kita namakan premium tu pun kita hati-hati. Kita kan pernah bincang nak namakan jemaah grup kita sebagai VIP.
kita patah balik, jangan namakan VIP. Kan? Punyalah bagaimana sebenarnya salam hijrah ni, kita sangat berhati-hati dengan apa yang kita bawa, dengan apa yang kita nak bentangkan kepada jemaah. Kalau dari sudut Jabal Umar ni terasing, sebenarnya tidak. Sederet dengan Hilton Convention, ada Ibrahim Al-Khalil Mall, yang mana orang nampak mall dekat Menara Jam je. Orang tak masuk lagi Ibrahim Al-Khalil. Dan saya boleh kata Ibrahim Al-Khalil punya mall lebih mewah daripada Menara Jam. Lebih mewah, makanannya lebih macam-macam. Pergi tingkat 3, food court dia lebih macam-macam. Nak kata letih berjalan dalam Ibrahim Al-Khalil Mall. Dia ada Al-Baik, dia ada macam-macam lah, macam-macam. Kedai apa yang kita nak, semua ada dalam tu. Bin Daud pun ada. Oh, Bin Daud. Jemaah saya dulu yang hari tu bulan 9, hari-hari pergi Bin Daud. Hari-hari Bin Daud. Sampai ada jemaah lain yang tegur, cubalah kenal-kenal dengan anak Bin Daud tu kan. Macam itulah. Faham. Punyalah jatuh cinta tak susah pun. Betul. Tak susah. Wallahi, jemaah saya yang saya sendiri bawa hari tu, ada yang first time. Bukan seorang, 2 orang, 3 orang first time. Dan tak ada langsung keluhan ataupun merungut susah nak beli makanan. Tak ada. Susah nak beli barang. Tidak. So benda tu sebenarnya mentality lah. Letakkan kepercayaan kepada travel atas ilmu, atas fakta yang mereka bawakan. Kita bukan semata-mata percaya bulat-bulat, tapi kita tengok dan kita faham kenapa dia pilih hotel ni, dan kenapa kita juga perlu setuju dengan hotel ni. Dari sudut apa sebenarnya kita menilai, bukan semata-mata ramai orang kat sana. Betul. Dan satu lagi mentaliti yang saya kena usik sikit. Kita nak pergi ke sana sebab ada restoran Malaysia. Betul. Ramai orang Malaysia. Saya boleh selit lah, tuan-tuan, kita ke sana untuk ibadah. Kan, bukan dan saya sendiri, kalau kita ni letakkan mindset kita as a traveller, orang yang mengembara, kenapa kita tak cuba untuk makan makanan sana kan? Kenapa mesti nak restoran Malaysia, jumpa orang Malaysia? Kan, bukan saya kata tak boleh jumpa, tapi kita bukanlah pergi sana untuk berjumpa dengan orang Malaysia. Dan bab makanan mereka juga okey dan sedap, dan kita sebenarnya boleh belajar untuk faham culture, termasuklah merasa makanan dia orang. Kalau itu dianggap kelemahan, saya boleh kata saya tak terima lah. Kelemahannya adalah kat situ tak ada restoran Malaysia. Tak. Bagi saya tak terimalah kelemahan tu. Allahu'alam. Okey, baik. Berkenaan dengan pakej kembara tadi yang menggunakan hotel Emaar Golden tadi, kenapa memilih kawasan tersebut? Okey. Emaar Golden, laluan Ibrahim Al-Khalil, dia adalah satu jalan yang sama dengan Jabal Umar. Dia daripada Syariq Sittin, kemudian daripada Syariq Sittin tu lalu ke Jabal Umar. Kemudian daripada Jabal Umar tu straight. Saya sebut ni faham ke? Daripada Jabal Umar tu dia akan straight sambung ke Misfalah, Ibrahim Al-Khalil. Misfalah ni gelaran orang lama. Nama jalannya adalah Ibrahim Al-Khalil. Misfalah maksudnya kawasan rendah. Dalam Al-Quran ada sebut Asfala Safilin. So kawasan rendah yang tidak berbukit berbanding Ajiat, Sud ataupun Ajiat Masafi. Kawasan Misfalah, selain daripada kawasannya rendah, saya akui dari sudut pengurusan dia agak menyusahkan kerana bas susah nak masuk situ. Tapi kami absorb kelemahan ni, kerana kesusahan tu akan ada pada kami, tapi sebab grupnya kita siapkan dengan 2 mutawif, jadi insya-Allah kita boleh tackle isu tu. Tapi yang penting, yang lebih utama macam saya kata tadi, jemaah selesa. Ulang-alik kawasan Misfalah Ibrahim Al-Khalil penuh dengan kedai makan, bros, ayam goreng, kedai-kedai murah berbanding di kawasan lain. Okey, faham. Even kalau ke depan lagi ada kedai tebu. Okey. Kalau berjalan kaki ataupun naik kereta terus ke kawasan Nakasa sekarang dah
kuzur, dah Demolish. dah demolish. Terus lagi sampailah kat Kia kan. Jadi pasar yang popular orang kita kan. Macam-macam lah lagi tempat sebenarnya tu explore. Kawasan tu saja dah jadikan kita senang lah. Apa nak? Semua ada. Nak shopping senang. Shopping yang murah bukan shopping yang branded yang T20 tu bukan. Ni shopping yang B40 punya. Yang level-level kita lah. Kat situ memang selesa. So instead of kita memilih kawasan lain, kawasan situ lebih mudah. Dan dari sudut susah untuk bas keluar masuk tu bukan susah apa, cuma dia jadualkan. Maksudnya waktu ni je. But still bila susah nak masuk, dia tak sesak. Baik. Tak sesak dengan bas. So InsyaAllah kita pilih kawasan itu. Alhamdulillah. So saya kira kita sendiri pun dah faham apa yang kami nak jelaskan di pihak Salam Hijrah Holiday. Kita dah faham, kita dah jelaskan kan hotel kita, Hilton Convention, kenapa kalau package kembara kita, kenapa kita memilih kawasan tersebut. Okey, selain daripada hotel-hotel yang berada di sekitar haram ni, tadi Ustaz ada sebut hotel jauh-jauh, 2 km, 3 km ni, jauhnya hotel ni Ustaz ni. Kenapa Saudi ada kawasan, ada juga hotel jauh-jauh ni boleh Ustaz terangkan juga. Dan adakah Salam Hijrah Holiday sendiri untuk package akan datang yang saya kira mungkin pada Ramadan ke apa, kita memilih untuk berada menggunakan hotel-hotel ini? Okey, cerita pasal hotel-hotel ni, hotel-hotel jauh rumah kita dulu, depan rumah kita pun ada hotel 5 star. Sebenarnya hotel-hotel berprestige di Makkah ni adalah hotel-hotel favorite orang Saudi ataupun orang-orang Arab yang datang daripada Riyadh, Yaman, mana-mana kawasan yang lain yang berkenderaan sendiri. Sebab kelebihan utama mereka adalah mereka ada parking berbanding hotel di area haram. Hotel di area haram dia tak ada parking kereta. Sebab tu kalau di Mekah ni ada kereta macam tak ada guna pun. Pasal kalau engkau kerja banyak ulang-alik haram, kau tak tahu nak parking mana, sudahnya taksi juga. So kereta kau beli tak guna juga. Begitulah. So asalnya adalah tumpuan orang-orang yang berkenderaan sendiri. Bila orang-orang datang berkenderaan sendiri, dia orang parking, dia orang masuk check in hotel tu sebab parking. Jadi hotel biasanya, hotel-hotel berprestige ni biasanya memang menyediakan transport 24 jam ke haram, sama ada coaster ataupun bas besar. So hotel-hotel ni dulu kita tak pernah buat. Cuma ada satu kes ni, jemaah ni ada duit sekian-sekian, nak juga pergi umrah Ramadan. So kita kata okey, kalau saya buat macam ni, manakan jemaah ni sendiri adalah otai lah, orang lama, dan beliau pernah menetap di Jordan, boleh cakap Arab. So kita kata macam ni Ji, saya letak haji macam ni, haji okey tak? So dia kata okey, boleh try. Dan akhirnya dia enjoy. Transport sedia, dia macam tak ada, kita bahasakan sebagai effortless lah. Turun-turun naik bas terus ke depan haram. Dia bukanlah exactly ke depan haram, tapi dekat lah. Turun daripada bas tu mungkin 100 meter, 200 meter masuk pintu haram. Tak susah mana. Dan area, ada banyak area. Kita ada pilihan di Aziziyah Syamaliyah, lebih kurang 3 ke 4 km. Kita ada Aziziyah Janubiyah yang lebih kurang 5 ke 6 km. Kita ada area Masjid Al-Rajihi, di area Masjid Sanusi, kat situ dekat Jabal Thur, ada lebih kurang 7 ke 8 km. Walaupun kita dengar angka, Masya Allah, 8 km, meninggal kalau jalan kan, kalau jalan. Tapi ada kawan saya, dia lumba lari, bukan lumba lari lah, maraton ke apa, yang jogging tu kan, fun run ke apa benda tu, 30 km kita dengar, ya ampun kan. Tapi dia tak 30 km hari-hari. Kalau dia hari-hari pun tak tahulah jadi apa kan. Cuma ni kita nak cerita hari-hari. Takkan hari-hari nak berjalan 8 km Ustaz? Tak berjalan. Tak berjalan sebenarnya. Kalau nak faham, inilah dia
hotel-hotel berprestij, 5 star, 4 star. Okey. Mereka jauh tapi mereka ada kemudahan yang mereka sediakan. Bayangkanlah hotel yang sedepan mata pun disediakan coaster, ini kan pula yang jauh. Memang mereka sediakan transport percuma. Okey. Percuma. Cuma jemaah ni lebih enjoy. Masa itulah, masa mula-mula dia ulang-alik naik transport hotel. Kemudiannya dia lebih selesa untuk naik taksi sendiri sebab nak singgah sana singgah sini. Dia dah pandai lah kan. Okey. Ini antara pilihan-pilihan inisiatif lain yang kita boleh ambil kira juga. Jangan tutup terus blok terus kepala kita dengan menerjam Menara Safwa. Betul. Tidak, sebenarnya ada banyak lagi pilihan lain. Okey. Berbalik kepada soalan, kita ada pakai tak hotel ni? Sebelum ni kita buat kembara, hotel package kembara dan juga hotel untuk package premium untuk Ramadan. Ada yang berminat tapi lebih banyak kepada mahalnya. Kan mahalnya. Tapi itulah hakikat. Hotel-hotel dekat ni dia tak ada yang bawah 10,000 pun untuk 10 malam terakhir. Baik. 40,000, 50,000 itu memang harga dia. Satu bilik untuk 10 malam. Maksudnya satu malam tu lebih kurang 4,000 ke 5,000 rial. Jadi kita buat untuk Ramadan kita tambah grup untuk package istimewa Ramadan kita namakan, dengan meletakkan hotel antara hotel-hotel pilihan inilah dari anggaran 4 ke 5 kilometer. So kita letakkan dalam iklan kita Radisson. Tapi kita akan pilih lah mana-mana hotel yang menarik. Saya akan pergi minggu depan, InsyaAllah. So saya boleh ada masa untuk pergi survey hotel mana yang kita nak pakai untuk Ramadan nanti, yang paling selesa. So kita tak ada makanan sebab sahur dan juga buka kita expect jemaah akan beli sendiri. Dan kita akan guide. Dan dalam setiap grup tu kita ada 2 mutawif juga. Dia tak adalah satu orang nak kena handle seorang-seorang bulan puasa tu kan. Dan kita dah expect jemaah belum pandai naik bas, jemaah belum pandai nak balik naik bas daripada haram ke hotel. Kita dah sediakan SOP dah. Apa kita nak buat kalau macam ni? Apa kita perlu ajar jemaah? Kat mana kita perlu tackle? Kat mana kita perlu attend? Apa jemaah perlu tahu? Dan apa jemaah perlu faham? So kita dah sediakan SOP tu untuk tackle isu-isu seperti jemaah sesat, jemaah tak tahu nak naik bas, sudahnya jemaah lapar, jemaah punya informati. Kita dah sediakan SOP untuk tackle urusan-urusan ni. Dan begitulah betapa detailnya kita. Walaupun kita nak buat package tu dan kita utamakan keselamatan dan juga kebajikan jemaah, bukan semata-mata mengejar keuntungan ataupun kita buat sebab nak layan market supaya jadi murah. Tidak, kita nak try buka mata orang supaya tidak lagi terikat dengan hotel mesti ini je. Kita ada banyak sebenarnya pilihan hotel. Wallahu alam. Okey, baik. InsyaAllah kita dah ada penerangan dah berkenaan dengan hotel di sekitar haram dan juga yang di luar-luar daripada haram. InsyaAllah di pihak kami, di pihak Salam Hijrah Holiday, InsyaAllah kita akan keluarkan package bulan Ramadan yang kita namakan package istimewa tadi Istimewa Ramadan. Istimewa Ramadan. Harga dia ni. Tengok nanti, kita akan keluarkan poster dia nanti di Facebook kami dan juga di website kita. InsyaAllah kepada mereka yang berminat, yang ada keinginan, dah pernah pergi pada bulan-bulan biasa, nak try bulan Ramadan pula. Ada diskaun. Okey. Tadi kita punya CEO dah cakap, Ustaz Warid cakap ada diskaun kita akan beri. Okey, rujuk kita punya info-info akan datang. Okey. Terakhirlah, saya kira ni terakhirlah. Yang mungkin menjadi isu sikit lah. Adakah harga hotel dia melibatkan kepada harga package? Sekali lagi, adakah harga hotel ini akan mempengaruhi harga package? Seperti apa yang terjadi sekarang, kita nak ambil sikit isu dalam industri umrah ni. Bukan apa, bukan kita nak blame siapa-siapa, tak, cuma kita nak beri anda ataupun penonton ataupun bakal jemaah ilmu yang seluar-luarnya apa yang kami ada.
Boleh tak Ustaz sedikitlah terangkan sikit, adakah ini mempengaruhi kepada pakej dan juga apa yang terjadi sedikit Maksudnya hari ini? Kenaikan ke apa sajalah. Saya nak sentuh dari mana Saya takut saya terkeluar topik, tapi tak apa. Okey. Harga package, 70% adalah datang daripada harga tiket. Okey. Sebab tu bila naik je harga tiket, berubah je harga tiket, travel tak ada jalan keluar melainkan charge jemaah untuk tambah duit. Tapi tak berlaku kepada Salam Hijrah, InsyaAllah. sebab dia mempengaruhi 70% daripada harga package. Manakala selebihnya adalah nisbah. Saya boleh sebut nisbah ni sebab dalam costing saya ni based on saya punya costing. 23 ke 25% adalah daripada harga hotel. Manakala selebihnya adalah yang kecil-kecil, makanan, bas dan seumpamanya. Kalau perubahan harga hotel ataupun perubahan kejatuhan mata wang ringgit yang menjadikan kadar tukaran tu semakin rendah, ianya memang memberi kesan kepada harga itu sendiri ataupun costing itu sendiri. Cuma dia tidaklah memberi kesan yang terlalu besar selagi mana costing tu berada pada paksi yang betul. Asas costing tu betul lah. Perlu ke saya sentuh? Masalah utama adalah bila package yang dijual tu adalah package bulan 12, diiklankan pada bulan 3, tapi mengikut kiraan pada bulan 3. Ini adalah satu kiraan yang sangat salah. Cara pengiraan costing yang sangat salah. Tapi itu berlaku. Contohnya, kita tengok sekarang bulan 3, contoh bulan 3 bulan Mac, kita tengok iklan untuk umrah akhir tahun, tapi harga dia sama dengan umrah sekarang, umrah bulan 3. Kita tengok pun pelik. Macam mana dia boleh kira macam ni? Tiket tak naik ke? Hotel tak naik ke? Kan, dan sepatutnya di peringkat kita sebagai pengendali industri, pemain industri, kita boleh expect benda tu. Contoh dalam bidang apa sekalipun, kalau abang jual kasut, abang tahu that lagi 5 bulan keluar kasut baru, sama ke harga? Kan? Takkanlah lebih murah. Kosnya pastinya lebih naik. Kereta, mana pula tiba-tiba kancil, Myvi 2022 lebih murah daripada Myvi 2021. Betul. Kan, benda ni common sense dalam bisnes. Kita boleh expect tiket mesti naik, hotel mesti naik. Cuma bila kejatuhan mata wang, kemudian meningkatnya harga hotel, dia memberi kesan impak, tapi taklah terlalu besar selagi mana kiraan kita yang asal. Kita dah expect higher. Contohnya kita dah expect satu malam hotel ni harga dia 600. Kemudian kenaikannya menjadi 700. Kisah 100 rial, kalau bilik berempat bahagi 4, baru 25 rial seorang satu malam. Kalau 10 malam, larinya 250 rial. Faham kan? Ni saya kira dari sudut Salam Hijrah, macam mana kita tackle isu ni. Jujurnya lari daripada apa yang saya expect dalam costing saya. Tapi kita boleh absorb sebab satu orang kita perlu tanggung dalam 300 rial. Dan itu masih lagi dalam kerangka profit kita. Dan daripada kita minta jemaah tambah, tolak je profit kita. Tak apa, kita jaga akad kita. Itu lebih baik, betul, lebih utama lah. Macam tiket pula, kita dah expect harganya 4,000, kemudian naik 4,200, masih lagi 200 ringgit seorang kan? So pusing-pusing lepas. Even Ustaz Wan pun tahu kita ada grup yang kita rugi, kita proceed. Cuma kalau dia letakkan dalam costing dia, tiket itu 3,000 macam bulan 3 itu. Okey, faham. Hotel 200 macam bulan 3 itu. Sedangkan hotel jadi 600. So ini jadi masalah. Sebab tu
saya selalu bahasakan jemaah tak tahu. Jemaah jahil. Jemaah memang percaya dengan apa yang kita bawakan. So bab iklan ni kita akan bincang nantilah dalam podcast seterusnya, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, saya kira cukup jelas apa yang Ustaz Farid ceritakan pada kali ini, pada siri podcast kali ini, insyaAllah. Dan saya kira juga jemaah ataupun penonton dapat sedikit sebanyak. And kalau nampak iklan tu tak kisahlah daripada mana-mana travel, mungkin daripada Salam Hijrah Holiday sendiri, dapat package tu, jangan tengok pada harga sahaja, tetapi tengoklah pada apa yang disediakan. Dan kalau boleh bertanya kepada pihak travel, tanyalah sebanyak mungkin. Apa yang kami kongsikan tadi, boleh take note balik, boleh tengok balik nanti. Dan boleh take note dan boleh tanya kepada travel pilihan tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, saya kira setakat itu saja untuk kali ini. Okey, insyaAllah pada next akan datang kita ada topik yang lebih besar lagi dan kita akan bincangkan lebih jelas lagi, insyaAllah. Saya harap semua penonton boleh follow kami, follow di Facebook kita, di website kita. InsyaAllah apa yang kami ada, itu yang akan kami berilah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi untuk next akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.